الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub bagi al-alim al-alamah Al-Syekh Ali Ibni Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah. Dan kita telah sampai pada bab yang ke-25 daripada kitab beliau. Ya. Kitab ini Al-Babul Khamis wal 20 fi Fadilatin Nikah. Ini bab yang ke-25 pada menyatakan fadilat nikah, ya, kelebihan berkahwin. Jadi sebelum ni dinyatakan tentang kelebihan fakir, ya. Bab yang ke-24 sebelum ni menyatakan tentang kelebihan fakir, ya. Dan bab yang ke-25 ni pada menyatakan kelebihan berkahwin, ya. Jadi hubungan antara kefakiran ni dengan berkahwin, sebenarnya dengan berkahwin itu akan dapat menghindarkan kefakiran, ya. Kerana apa? Dengan berkahwin tu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kurniaan rezeki, ya, tambahan berkat, ya, dan banyak lagi kelebihan-kelebihan ini dinyatakan, ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam bab yang ke-25 pada menyatakan kelebihan berkahwin ini, firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, dan kahwinkan olehmu akan perempuan yang bujang. Ini al-ayama tu maksudnya wanita-wanita yang bujang, ya, ini anak-anak dara, ya. Minkum, dari kalangan kamu. Was-salihina, dan orang-orang yang soleh. Min ibadikum wa imaikum, daripada hamba kamu yang lelaki dan hamba kamu yang perempuan. In yakunu fuqara'a, yang jika ada mereka itu dalam keadaan fakir, miskin, yakni tidak ada kecukupan, tidak ada kemampuan, yughnihimullahu min fadlih, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkayakan mereka. Nescaya dikayakan mereka itu oleh Allah Taala daripada kurnianya. Yakni dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan, ya, yakni Allah Taala memberikan dorongan kepada manusia ni supaya bernikah kahwin. Ini nikahkan anak-anak, ya, yang bujang, ya, yang lelaki maupun yang perempuan, dengan orang-orang yang soleh, yang ada agama dalam diri mereka, ya. Kalau mereka tu tak ada harta, tak ada kecukupan, nescaya dengan perkahwinan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan pengurniaan rezeki, ya. Perkahwinan itu berkat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tazawwuju barakatun. At-tazawwuju barakatun wal waladu rahmatun fa akrimu auladakum fa inna karamatal auladi ibadatun. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tazawwuju barakatun.
pernikahan itu, ini berkahwin itu adalah berkat. Berkahwin itu berkat. Wal waladu rahmatun, dan anak-anak itu adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dengan kita berkahwin, ya, Allah Taala akan tambahkan keberkatan hidup kita, rezeki kita, ya. Dan Allah Taala akan tambahkan keberkatan dalam keluarga kita. Allah Taala akan kurniakan anak-anak, yang mana daripada anak-anak tu Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakannya sebagai rahmat. Ini Allah Taala akan berikan rasa kasih sayang, ya, mawaddah, ya, itu yang dimaksudkan. Fa akrimu auladakum, maka muliakanlah anak-anak kamu. Kerana apa? Dengan anak-anak itu kita dapat merasakan kasih sayang, ya, rasa cinta, ya. Fa inna karamatal auladi ibadatun. Kerana apa? Sesungguhnya memuliakan anak-anak itu adalah merupakan suatu bentuk ibadah juga. Jadi kita muliakan anak-anak kita. Maksud memuliakan anak-anak itu maksudnya apa di sini? Muliakan mereka itu dengan mengajarkan bagi mereka itu segala adab dan segala pekerjaan agama. Jadi kita mendidik anak-anak kita itu dengan ilmu agama, dengan amalan-amalan agama, mengajarkan adab-adab yang mulia, ya, supaya mereka itu menjadi orang yang mulia, ya, baik akhlaknya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan memuliakan anak-anak kita. Ini kita berikan pendidikan yang sempurna, ajar mereka tu dengan tata susila, ya, dengan adab-adab, ya, supaya mereka tu dapat menghormati orang yang lebih tua dan sebagainya, ya. Jadi itu yang dimaksudkan memuliakan anak-anak kamu. Kerana itu adalah merupakan ibadah. Jadi kita mendidik mereka dengan agama, mendidik mereka dengan segala amal-amal agama, itu merupakan suatu ibadah yang Allah Taala akan kurniakan pahala ganjaran. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa meninggalkan berkahwin kerana takut papa, maka tiada ia daripada kami. Dan ini celah bagi illat, ini alasan tertegah, iaitu kerana takut papa. Tiada bagi asal meninggalkan berkahwin. Demikianlah tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Sabda Nabi SAW ni perlu diambil perhatian bagi orang-orang yang bujang, yang tak nak berkahwin, ya. Kerana apa? Barang siapa yang meninggalkan berkahwin kerana disebabkan suatu ketakutan, ada satu ilat yang mana dia tak nak berkahwin tu sebabkan takut sesuatu. Takut apa? Takut miskin, takut papa, tak ada keupayaan, tak ada kemampuan nak sara anak isteri, ya. Jadi kerana ketakutan tersebut menyebabkan dia tak nak berkahwin, maka itu bukan daripada kalangan kami, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, ya. Maka tiada ia daripada kami. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak menganggap orang-orang yang berkahwin itu daripada orang-orang yang menuruti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Berkahwin itu jalanku. An-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Faman raghiba an sunnati, maka barang siapa yang benci ia daripada sunnahku, daripada jalanku. Sunnah maksud di sini jalan, ya, jalan hidup, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang membenci, tak nak menuruti, tak suka dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka falaisa minni, maka tiada ia daripada aku, ya. Maksudnya apa? Yakni tiada ia menjalani daripada jalanku. Yakni orang tersebut apabila dia tidak mahu menuruti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukanlah orang yang daripada kalangan orang-orang pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menuruti jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada ciri ittiba', ya. Ittiba' itu maksudnya mengikuti. Kalau orang yang tak mau mengikuti ittiba', ya, sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan benci pula, ya, dah lah tak nak ikut, dia benci pula, maka tiada ia, falaisa minni, tiada ia daripada aku. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-harairu salahul baiti wal ima'u fasadul bait. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-harairu,
Al-harairu artinya apa? Orang-orang yang merdeka. Salahul bait. Ya, ini maksudnya apa? Wanita-wanita yang merdeka itu adalah salahul bait, adalah akan mereka itu membaikkan keadaan hal rumah tangga. Ini wanita-wanita merdeka itu kalau kita kahwini, mereka ni lebih berfaedah untuk menguruskan rumah tangga. Sebaliknya, wal ima'u fasadul baiti, dan segala perempuan yang sahaya itu membinasakan rumah. Maksudnya apa? Ya, daripada kalau wanita tu daripada kalangan bukan wanita merdeka, yakni daripada kalangan hamba sahaya. Ya, hamba-hamba sahaya ni maksudnya orang yang tidak merdeka lah. Ya, dia dalam Islam ni, sebelum Islam lagi perhambaan ni dah wujud. Ya, sudah berzaman-zaman, berkurun-kurun semenjak zaman sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam lagi. Ya, dah ada sikap perhambaan di kalangan sesama manusia ni. Maksudnya apa? Orang yang kuat, yang lebih berkuasa, mereka ni menindas yang lemah. Ataupun selalunya perhambaan ni disebabkan apa? Disebabkan peperangan. Sesiapa yang menjadi tawanan perang, maka mereka itu akan diperhambakan. Ya, akan menjadi hamba. Tak kiralah orang kafir, kalau mereka menang atas orang Islam akan menjadi hamba ke atas orang kafir tadi. Ya. Begitu juga kalau orang kafir kalah pada orang Islam, maka orang-orang kafir itu pun akan dijadikan hamba pada orang Islam. Ya. Sebab tu dalam kalau kita pelajari, membaca kisah-kisah sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tentang hamba-hamba, ya, daripada rampasan perang, ya, ghanimah perang tu, ya. Dan ada juga sahabat-sahabat yang mereka ni berkahwin dengan hamba-hamba ni setelah mereka ni dibebaskan. Ini apabila mereka menjadi tawanan perang, maka mereka akan dijadikan hamba sehinggalah mereka itu dibebaskan. Ya. Kalau ada orang sanggup membayar tebuh harga tu, ataupun dia dengan rela hati dia nak membebaskannya, ya, maka bebaslah dia menjadi orang yang merdeka. Jadi agama Islam ni mengajarkan supaya membebaskan perhambaan. Sebab apa? Perhambaan ni dia bukan ajaran agama, dia dah jadi satu kebudayaan, satu cara hidup dalam kehidupan manusia ni semenjak berzaman-zaman. Ya. Sebab tu banyak orang manusia yang dijadikan hamba apabila mereka ni ditawan, negara mereka ditawan. Ya. Macam kalau kita tengok dulu orang-orang Afrika banyak dijadikan sebagai hamba. Sebab apa? Mereka ni ditawan oleh orang-orang Inggeris. Ya. Jadi hamba selalunya mereka ni tidak ada fikir tentang nak menguruskan rumah tangga. Ya. Mereka hanya dijadikan sebagai alat untuk berkhidmat kepada tuannya. Ya. Jadi kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan apa? Al-harairu salahul bait. Ya, orang-orang yang merdeka, ini perempuan yang merdeka itu, mereka itu akan membaikkan rumah. Ini maksudnya mereka akan menguruskan rumah tangga dengan baik. Jadi menguruskan anak, makan minum suami, ya, segala-galanya semuanya akan diuruskan dengan baik. Ya. Sebaliknya, wal ima'u fasadul bait, dan segala perempuan yang sahaya itu membinasakan rumah. Ya. Kalau mereka tu daripada kalangan hamba, mereka tu tak sesuai untuk dijadikan isteri. Ya. Kata Manawi, kerana apa? Kerana bahawasanya sahaya itu dihinakan dia dengan khidmat. Kerana hamba sahaya, nama pun hamba sahaya, mereka itu menjadi rendah darjatnya berbanding dengan orang yang merdeka. Kerana apa? Mereka itu terhina disebabkan dengan kerja khidmat yang terpaksa mereka lakukan, ya, terhadap tuannya, dan tiada takut mereka itu atas kemaluannya. Ini mereka tak ada rasa malu sangat pun, ya, nak berbanding dengan wanita yang merdeka. Ya. Wanita yang merdeka tu lebih ada sifat malunya berbanding dengan wanita-wanita yang hamba sahaya ni. Dia lebih mungkin dari segi pakaian ke, mungkin dia tidak ada rasa malu untuk menutup auratnya dengan sempurna. Ya. Dan tiada tahu mereka itu dengan mendirikan aturan rumah pada ghalibnya. Ini kebanyakannya hamba-hamba saya ni, mereka ni hanya berkhidmat kepada tuan. Mereka ni bukannya fikir nak menguruskan rumah tangga. Ya.
Jadi berkahwin dengan wanita-wanita merdeka itu lebih besar fadilat dia, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yalqa Allah tahiran mutahharan falyatazawwajil haraira." Man arada an yalqa Allah tahiran mutahharan falyatazawwajil haraira. Barang siapa yang berkehendak bahawa berjumpa akan Allah padahal dalam keadaan ia suci, ia lagi disucikan, yakni daripada cemar yang ma'nawi, maka hendaklah berkahwin akan yang merdekakan. Yakni kalau kita nak bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan suci lagi disucikan, ya, di akhirat nanti, maka di dunia ni hendaklah kita memilih untuk berkahwin dengan wanita-wanita yang merdeka, kerana mereka itu adalah lebih mulia berbanding dengan wanita-wanita yang hamba, ya. Kerana apa? Kerana berkahwin akan yang merdeka itu terlebih menolong atas terpeliharanya daripada bergundik. Yakni wanita yang merdeka ni dia lebih melayan suaminya dengan sempurna berbanding dengan gundik ataupun hamba ni. Mereka hanya melayan tuannya untuk memenuhkan hawa nafsu sahaja, ya. Ya, kerana berkahwin akan yang merdeka itu terlebih menolong atas terpeliharanya daripada bergundik, ya. Kerana memadai nafsu mereka itu daripada menuntut bergundik pada ghalibnya. Jadi dengan menikah itu akan menyelamatkan, ya, kehendak nafsu syahwat seseorang lelaki itu daripada untuk bergundik. Bergundik maksudnya ada memiliki selain daripada isteri lah, daripada pada ghalibnya. Bersalahan akasnya sebaliknya. Dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, iltamisu rizqa bin nikah. Tuntut olehmu rezeki, tuntut olehmu akan rezeki bin nikah, dengan berkahwin, ya, maksudnya apa? Rezeki itu akan mendapat tambahan keberkatan, ya, akan mendapat limpahan yang lebih apabila seseorang itu bernikah, ya. Kerana bahawasanya berkahwin itu mendatangkan berkat dan menghalakan rezeki, yakni meluaskan, ya, sumber rezeki apabila baik niatnya. Kita niat nikah tu, ya, kerana nak apa? Nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, ya, nak mendidik anak isteri kita dengan jalan agama, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila baik niat seseorang itu nak bernikah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkatan dan akan melapangkan rezeki untuk ahli keluarga tersebut, ya. Meriwayatkan dia daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan pada riwayat Bazzar, tazawwaju ya'tinakum bil amwal. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju, berkahwin olehmu, ya'tinakum bil amwal, nescaya akan datang mereka itu akan kamu dengan harta. Yakni apabila seseorang itu berkahwin, Allah Subhanahu wa taala akan dorongkan rezeki itu datang kepada mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan dengan harta, kekayaan, ya, limpahan rezeki itu akan didatangkan kepada seseorang yang berkahwin, ya. Tambahan keberkatan rezeki itu akan bertambah-tambah apabila seseorang itu bernikah. Artinya, dan pada satu riwayat, ar-rizqu yazdadu bin nikah, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud rezeki itu bertambah ia dengan sebab berkahwin. Jadi kalau siapa yang belum berkahwin, segerakanlah berkahwin, ya. Kerana itu akan menambahkan kesempurnaan agama dalam diri kita, ya. Kalau siapa yang dah berkahwin, boleh kahwin lagi, ya. Ar-rizqu yazdadu bin nikah, rezeki itu akan bertambah dengan sebab berkahwin. Supaya apa? Bertambah rezeki kita, ya, bertambah berkat. Dan sabdanya alaihi salam, man tazawwaja faqad u'tiya nisfal ibadah. Barang siapa yang berkahwin, maka sesungguhnya diberi akan dia setengah ibadat. Ini dia mendapat ganjaran pahala separuh daripada ibadah tu telah diperolehinya dengan berkahwin, ya. Dan sabdanya alaihi salam, syirarukum uzzabukum, sejahat-jahat kamu tu, ini sejahat-jahat
daripada kalangan kamu itu siapa? Daripada kalangan kamu itu, ini daripada kalangan umat ni, adalah siapa? Yang bujang dari kalangan kamu. Sejahat-jahat kamu itu yang bujang daripada kamu. Kerana apa? Sebab dia tak nak kahwin. Maka mereka itu diistilahkan jahat, ya. Sebab apa? Mereka itu akan terlibat dengan mungkin macam-macam maksiat, ya. Dan sabdanya alaihi salam, syirarukum uzzabukum wa ardhalu mautakum uzzabukum. Sejahat-jahat kamu itu yang bujang kamu, ya. Maknanya yang bujang tu lebih nakalnya berbanding dengan orang yang dah bernikah ni. Dan yang hina daripada yang mati kamu, yang bujang kamu. Yakni kalau seseorang yang bujang tu dia tidak bernikah, maka dia juga mati dalam keadaan yang hina, tidak mendapat kemuliaan, tidak mendapat ganjaran pahala, ya. Mana amalan ibadah dia tu tak ada kesinambungannya, tidak dapat diteruskan oleh anak-anaknya. Mana ilmu-ilmu agama ataupun amal-amal agama tak dapat dia nak ajarkan kepada isteri ataupun anak-anaknya, maka tidak ada manfaat yang berterusan untuk dirinya. Jadi itu yang dimaksudkan di sini, ya. Sejahat-jahat kamu itu yang bujang kamu, disebabkan dia tidak menikah, maka mungkin dia akan terlibat dengan berbagai-bagai maksiat, ya, percampuran dengan yang bukan muhrim dan sebagainya. Dan wa arzalu mautakum uzzabukum, dan yang hina daripada yang mati kamu pun adalah yang bujang kamu, disebabkan mereka tu tidak ada waris, ya. Isteri pun tak ada, anak pun tak ada. Jadi kesinambungan amalan ibadah, amalan kebaikan tu tidak ada berterusan. 2 rakaat solat orang yang beristeri lebih baik dari 70 rakaat solat orang yang bujang. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirarukum uzzabukum raka'atani min mutaahhili khairun min 70 raka'atan min ghairi mutaahhili. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirarukum, yang sejahat-jahat daripada kalangan kamu siapa? Uzzabukum, iaitu yang bujang daripada kalangan kamu. Ya, uzzab ni adalah artinya orang yang bujang, ya. Jadi mereka ni lebih nakal. Di sini disebut jahat lah, ya. Kita nak kata jahat sangat pun tak adalah juga. Takkan kita nak kata orang bujang kita jahat, tidak. Maknanya nakal mereka tu, ya. Tapi kita tak tahu jahat yang apa yang ada dalam apa, dalam niat mereka, kejahatan-kejahatan tu, ya. Nak melakukan perkara-perkara yang mungkar, yang keji, ya. Itu lebih dalam fikiran orang-orang yang bujang ni. Raka'atani min mutaahhili, 2 rakaat solat yang dikerjakan oleh orang yang ada ahli keluarga. Mutaahhili artinya, mutaahhilun artinya orang yang mempunyai ahli, ya. Khairun adalah lebih baik min 70 rakaatan min ghairi mutaahhilin, ya. 70 kali lebih baik darjatnya daripada solat 2 rakaat orang yang tidak ada ahli keluarga. Maksudnya orang yang bujang lah, ya. Jadi sebab tu orang yang bernikah ni, orang yang dah berkahwin ni, dia ada ahli. Maksudnya walaupun dia tidak ada anak, tapi dia ada ahli isterinya. Jadi isterinya tu sebagai ahlinya, ya, ahli keluarganya. Jadi itu lebih baik daripada sembahyang orang yang tidak ada ahli dengan kelebihan berapa banyak? 70 rakaat, ya. Makna sembahyang ni 2 rakaat je, tapi nilai dia tu lebih besar daripada sembahyang orang yang tak ada isteri tu 70 rakaat. Jadi orang yang tak ada isteri ni, orang bujang ni, sembahyang 70 rakaat pun, ya, baru nak seimbang. Pun tak boleh seimbang lagi. Sebab apa? 2 rakaat orang yang dah beristeri tu lebih baik daripada 70 rakaat orang yang belum berkahwin. Nampak? Dan pada setengah riwayat, raka'atani minal mutazawwiji khairum min 70 raka'atan minal azabi. Artinya 2 rakaat daripada orang yang berkahwin terlebih baik daripada 70 rakaat daripada orang yang bujang. Ya, hadis yang berbeza lafaznya tetapi membawa pengertian makna yang sama, ya. Dan sabdanya alaihi salam,
ma at'amta zaujataka fahuwa laka sadaqatun. Barang apa yang engkau beri makan akan isteri kamu, ya, fahuwa laka sadaqatun, maka iaitu bagi engkau adalah sedekah. Ini apa kurniaan yang Allah kurniakan kepada kita, ya. Kemudian kita nafkahkan kepada isteri kita, kepada anak-anak kita, itu adalah merupakan sedekah, ya, ganjaran pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni jika diniatkan dia pada sekaliannya, seperti mengkaitkan dia pada riwayat yang lain. Jadi kita berikan rezeki, berikan makan, minum, pakaian, segala keperluan anak isteri kita dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita daripada sumber rezeki yang halal, ya, maka itu adalah merupakan sedekah. Nafkah yang kita kurniakan itu akan menjadi pahala sedekah. Nafkah yang paling besar pahalanya, nafkah untuk ahli keluarga. Ini dimaksudkan, ya. Ada pada satu riwayat dinyatakan di sini, pada satu riwayat bermula, dinar yang engkau nafkahkan dia di dalam sabilillah, ini di jalan Allah, dan dinar yang engkau nafkahkan dia pada merdekakan sahaya, yakni duit yang kita belanjakan untuk memerdekakan hamba-hamba, ya. Dan yang engkau menafkahkan dengan dia atas miskin, yakni wang yang kita belanjakan kepada fakir miskin, orang-orang susah yang berkeperluan. Dan dinar yang engkau menafkahkan atas ahli kamu, yakni wang yang kita belanjakan, yang kita infakkan, yang kita nafkahkan ke atas ahli keluarga kita, beli beras, ya, beli lauk, beli ikan, beli daging, telur dan sebagainya untuk keperluan rumah tangga kita. Sama ada nafkah wajib atau sunat, ya, maka yang terlebih besar pahala daripada sekaliannya itu, ini semua perbelanjaan yang dinyatakan tadi, sama ada yang kita belanjakan wang kita tu di jalan Allah ke, untuk peperangan ke, ataupun untuk menyebarkan agama ke, ataupun untuk menafkahkan kepada membebaskan hamba-hamba ke, ataupun untuk menafkahkan ke atas orang-orang yang susah, papum, miskin dan sebagainya, ataupun yang kita nafkahkan ke atas ahli keluarga ni, dalam semua perbelanjaan yang dinyatakan itu, maka yang terlebih besar pahala daripada sekaliannya itu dinar yang engkau nafkahkan atas ahli keluarga kamu. Allahu Akbar. Jadi lebih utama untuk kita membelanjakan wang kita, ya, rezeki yang Allah kurniakan kepada kita ke atas ahli keluarga kita, itu adalah lebih afdal, ya. Dan sabda Nabi SAW, pertama-tama barang yang dihantarkan pada tangan hamba itu nafkahnya atas ahlinya, keluarganya, ya. Ini Allah Ta'ala apabila dia kurniakan kepada kita suatu pengurniaan rezeki, mungkin dapat gaji ke apa, ya, dapat allowance ke apa, ya. Jadi apabila Allah Ta'ala kurniakan kepada diri kita, maka kita kena belanjakan. Jadi yang kita nak kena nafkahkan itu ke atas ahli keluarga kita, itu yang paling utama. Pertama-tama barang yang dihantarkan pada tangan hamba itu nafkahnya atas ahlinya, yakni keluarganya. Dan sabdanya alaihi salam, barang siapa membeli sesuatu bagi ahlinya, yakni membeli barang-barang keperluan untuk ahli keluarganya, maka ditanggungnya akan dia dengan tangannya kepada ahlinya, yakni dia bawa, dia pikul, dia tanggung, ya, dibeli. Kadang kita dah masuk dalam beg plastik, kita angkat je lah sendiri, ya, maka ditanggungnya akan dia dengan tangannya. Jadi dibawa, dia beli barang tu daripada kedai ataupun daripada mall, daripada Maidin ke, daripada Speedmart ke, Tesco ke, bawa balik, ya, dengan tangannya, dibawa kepada ahlinya, bawa ke rumahnya untuk ahli keluarganya. Apa yang dikurniakan oleh Allah, nescaya dihapuskan Allah Ta'ala daripadanya akan dosanya 70 tahun. Allahu Akbar. Nampak? Jadi jangan kita pandang remeh, ya. Kadang orang rumah kita, isteri kita, bang pergi beli ni beras kampit ke apa ni, telur ke, sebakoi ke apa ke, bawang ke. Jadi itu semua ada pahalanya, ya. Bukan dia nak jadi memperbudakkan kita. Kita duk ingat dia duk jadikan kita ni sebagai
kuli dia pula nak suruh beli tu beli ni, ya. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ganjaran pahala, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosanya selama 70 tahun dan menanggung, membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan suatu daripada pekan. Yakni satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke pekan, pergi ke bazar untuk membeli barang keperluan untuk ahli keluarganya, ya, yakni kepada ahlinya, yakni untuk keluarganya. Maka berkehendak seorang lelaki menanggung, membawakan dia, yakni ada salah seorang tu. Okey. Bagi laluan azan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, jadi satu ketika Nabi SAW membawa sesuatu daripada pekan, yakni kepada ahlinya. Yakni baginda Nabi SAW dapatkan barang keperluan untuk ahli keluarganya. Maka nampak oleh seorang lelaki itu, maka berkehendak seorang lelaki menanggung membawakan dia. Ini dia nak tolong Nabi SAW angkat barang-barang keperluan yang Nabi dapatkan daripada pekan tadi itu, dia nak bawa, dia nak tolong bawa untuk Nabi. Maka sabdanya, empunya sesuatu terlebih sebenar dengan menanggung membawakan dia. Jadi sabda Nabi SAW, empunya sesuatu terlebih sebenar dengan menanggung membawakan dia. Ini kalau seseorang tu dia beli untuk ahli keluarganya, maka elok dia sendiri yang angkat. Ya, jangan nak suruh orang pula tolong. Jadi tak dapatlah ganjaran pahalanya. Ya. Apabila kita sendiri yang beli, kita sendiri yang angkat, bawa sampai ke rumah untuk keperluan anak isteri kita, itu yang Allah Ta'ala akan berikan ganjaran. Ya. Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa. Ya. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, barang siapa bicara pada menceraikan antara perempuan dan suaminya, adalah atasnya laknat Allah pada dunia dan pada akhirat, dan diharamkan atasnya menilik kepada wajahnya Allah, wajahnya Azza wa Jalla. Ya, barang siapa yang bicara pada menceraikan antara perempuan dan suaminya, yakni apabila ada seseorang tu, ya, seseorang yang niat dia tidak baik, ya, ataupun mungkin khianat ataupun dengki, hasad, ya, kerana nak menceraikan pasangan yang sudah berkahwin, maka laknat Allah Subhanahu wa taala ke atasnya, ya, dan diharamkan ke atasnya menilik pada wajah Allah Taala dalam kehidupan akhirat nanti. Dan daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, sabdanya, barang siapa menceraikan antara perempuan dan suaminya, ini orang yang dah bernikah, ini pasangan yang dah bernikah, tiba-tiba ada orang ni pula dia berusaha nak menceraikan pula, ya, diceraikan Allah antaranya dan antara syurga pada hari kiamat. Maka orang yang sedemikian, Allah Ta'ala akan jauhkan mereka itu daripada syurga. Jadi Allah Ta'ala akan ceraikan dia. Jadi, seperti mana dia berusaha nak memisahkan antara seorang wanita dengan suaminya, begitulah Allah Ta'ala juga akan memisahkan dia, akan menceraikan dia daripada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Ketahui olehmu bahawasanya sunat akad nikah pada bulan Syawal. Jadi kalau kita nak bernikah ataupun ada anak-anak kita nak menikah, anak saudara nak menikah, dia tanya pendapat kita bila sesuai nak menikah. Ini dianjurkan. Sunat akad nikah pada bulan Syawal. Jangan bulan Ramadan pula. Bulan Ramadan tengok I tengok you tengok I lalu. Jadi bulan Syawal. Ya, bulan Syawal sunat akad nikah, iaitu bulan raya. Dan dukhul bersatu pun padanya, yakni nak bersama malam pertama, nak bersetubuh dengan isteri pun sesuai, ya, pada bulan Syawal tersebut. Dan bahawa ada ia pada hari Jumaat. Ini sebaik-baiknya dalam bulan Syawal itu hari apa? Hari Jumaat. Waktu bila? Pagi hari. Dan bahawa ada ia di dalam perhimpunan orang yang solehin, yakni majlis akad nikah tu sebaik-baiknya dianjurkan dihimpunkan orang-orang yang soleh, dijemput orang-orang yang soleh supaya sama-sama dalam majlis tersebut. Dan bahawa ada ia di dalam masjid, jadi sebaik-baiknya majlis akad nikah itu dilakukan di dalam masjid, seperti memperbuat Nabi SAW pada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, itu sunat kalau kita nak menikah, nak akad nikah, ya, sebaik-baiknya afdalnya dalam bulan Syawal, ya, dan nak bersatu dengan isteri pun dalam bulan Syawal. Dan sebaik-baik waktu nak nikah tu harinya hari Jumaat, di pagi hari, ya, di mana? Di dalam masjid, dengan kita jemput orang-orang yang soleh, ya. Di syurga boleh berkahwin dengan mahramnya yang bukan dari usul dan furu'nya. Di sini dinyatakan suatu faedah. Dan bahawasanya bernikah itu daripada syariat yang dahulu-dahulu. Ini semenjak daripada zaman Nabi Adam AS lagi, pernikahan itu telah disyariatkan, ya, dalam ajaran agama yang dibawa oleh para nabi. Maka bahawasanya disyarak
akan dia daripada bapa kita Adam alaihi salam. Ini daripada zaman Nabi Adam alaihi salam lagi pernikahan itu telah disyariatkan, dan berkekalan ia hingga di dalam syurga. Begitulah juga dalam syurga pun ada lagi pernikahan. Jadi bukan kata dalam syurga air suka kat you terus boleh je, tak boleh. Dia ada pernikahan juga dalam syurga, ya. Maka bahawasanya harus bagi manusia berkahwin di dalam syurga, dan jikalau dengan mahramnya sekalipun yang lain daripada usul dan furu'. Maksudnya apa? Di dalam syurga nanti kita dibolehkan, diharuskan berkahwin dengan muhrim kita. Maksudnya apa? Saudara kita, mungkin abang kita ke kakak kita, ya, takkan nak nikah dengan abang pula lah. Kakak kita ke ataupun adik perempuan kita harus boleh, ataupun saudara-saudara, ya, boleh. Tak boleh kahwin dengan usul dan furu'. Maksudnya apa? Dengan ibu tak boleh nak kahwin. Walaupun dalam syurga tu semua usia dah sebaya, tapi disebabkan dia adalah ibu waktu di dunia kita, tak boleh berkahwin dengan ibu. Ataupun wanita dia tak boleh nak berkahwin dengan bapanya. Begitu juga tak boleh kahwin dengan furu'. Furu' maksudnya anaknya. Seorang bapa dia tak boleh nak kahwin dengan anaknya dalam syurga. Seperti mana di dunia tak boleh kahwin dengan anak, bapa tak boleh kahwin dengan anak, dalam syurga pun macam tu juga. Tetapi dengan mahram boleh. Sama adik-beradik ke, ya, boleh. Maka tiada harus seorang berkahwin dengan ibunya dan tiada dengan anaknya. Jadi seseorang tu boleh berkahwin dengan selain daripada ibu dan selain daripada anaknya. Kalau dia ada ibu yang cantik, tak boleh nak kahwin dengan ibu. Walaupun dia ada anak yang cantik, tak boleh dia berkahwin dengan anaknya. Dan harus ia berkahwin dengan saudaranya di dalam syurga. Jadi kalau kakak dia cantik ataupun adik perempuan dia cantik, dia nak menikah dengan adik dia ataupun kakak dia, boleh, harus. Dan lagi harus bagi seorang menghimpunkan antara perempuan dan saudaranya. Jadi kalau dia nak himpunkan, ya, kahwinan tu dikahwin dengan kakak dia, ya, dengan adiknya pun boleh. Kerana tiada di dalam syurga itu perbantahan dan perkelahian yang membawa kepada memutuskan rahim bersalahan pada dunia. Faedah telah menyebut oleh Syekh Ibnu Abdul Salam bahawasanya adalah pada syariat Nabi Musa alaihi salam harus berkahwin dengan perempuan daripada ketiadaan dihinggakan kerana taglib keutamaan bagi maslahah lelaki. Dan pada syariat Nabi Isa alaihi salam bahawasanya tiada harus berkahwin lain daripada seorang perempuan kerana taglib utama bagi maslahah perempuan, dan meraih oleh syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan maslahah bagi kedua baginya. Dan hikmah pada bahawasanya Nabi Musa alaihi salam mentaglibkan, mengutamakan ia akan maslahat lelaki. Yakni pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ya, harus berkahwin dengan perempuan daripada ketiadaan dihinggakan kerana taglib keutamaan bagi maslahah lelaki, ya. Ini bahawa pada zaman Nabi Musa alaihi salam tu mengutamakan ia akan maslahat lelaki. Itu maksudnya apa? Kerana apa? Bahawasanya Firaun itu dia membunuh ia akan kanak-kanak lelaki bagi kaumnya. Kerana apa? Dia takut akan munculnya orang yang akan menggugat kerajaannya, iaitu Nabi Musa alaihi salam, ya. Maka bahawasanya Firaun membunuh ia akan kanak-kanak lelaki bagi kaumnya dan menghidup ia akan kanak-kanak perempuan bagi mereka itu. Maka munasabah sesuai pada syariat Nabi Musa AS bahawa ditaglibkan, yakni diutamakan akan maslahat segala lelaki kerana sedikit mereka itu dan banyak perempuannya. Ya, pada zaman Nabi Musa lelaki sedikit, perempuannya banyak. Manakala pada zaman Nabi Isa AS hikmah pada bahawasanya Nabi Isa AS mentaglibkan, yakni mengutamakan maslahat tu kepada golongan perempuan pula, ya. Bahawasanya ia dijadikan ia daripada ibunya jua dengan tiada bapa, kerana Nabi Isa AS ni dilahirkan tanpa bapa, hanya ada ibu, ya. Jadi maka munasabah syariatnya bahawa diutamakan, ditaglibkan akan maslahat perempuan kerana keadaan perempuan itu satu bagi asalnya jua, iaitu ibunya. Dan hikmah pada menentukan 4 orang yang pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diharuskan kita bernikah sampai 4 orang, ya. Bahawasanya seseorang itu ada baginya 4 tabiat, dan lagi bahawasanya maksud daripada berkahwin itu
bersuka-suka dan berjinak. Ini maksud kita berkahwin tu nak apa? Nak berseronok-seronok, ya, nak berlazat-lazat, nak berjinak-jinak, nak bersuka-suka, ha? Dan yang demikian itu luput ia dengan lebih atas 4 orang yang isteri. Yang ni kalau kita ni bila dah, dia bagi lelaki lah, ya, lelaki ni apabila keinginan syahwat dia tu dah memuncak, mungkin dia nak bersuka-suka, nak berjinak-jinak, maka dengan 4 isteri tadi tu, maka lama dengan dia mendampingi isteri-isterinya itu, maka syahwat itu akan kendur, akan makin kurang. Ya. Dan yang demikian itu luput ia dengan lebih atas 4 orang yang isteri. Tiada luput pada menyimpan atas 4 orang. Kerana bahawasanya apabila berkeliling ia atas mereka itu dengan gilirannya, maka sungguhnya ghaib ia daripada tiap-tiap seorang daripada mereka itu 3 malam jua. Dan iaitu masa yang hampir dimaafkan dia pada syarak, pada kebanyakan daripada segala bab tersebut pada Baijuri. Demikian dinyatakan oleh Imam Baijuri dalam kitabnya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Itu yang dinyatakan oleh Hazrat Syekh Ali bin Abdul Rahman di dalam kitabnya pada bab yang ke-25 pada menyatakan kelebihan berkahwin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita manfaat, ya, apa yang baik itu daripada Allah Taala, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, kita anjurkan perkahwinan kepada anak-anak kita, ya, yang bujang di kalangan kita. Semoga Allah Taala menambahkan keberkatan dan kemurahan rezeki kita, insya-Allah, ya. Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.